Baik, Assalamualaikum. Ya, salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Okey. Jadi live pendek hari ini adalah berhubung dengan beberapa pendedahan yang telah dibuat oleh saksi 1MDB di mahkamah kita, ya. Sebab ada dua perbicaraan 1MDB yang sedang berjalan, ya, satu di mahkamah Amerika, satu di mahkamah Malaysia. Jadi yang saya nak cerita hari ini adalah pendedahan terkini salah seorang saksi perbicaraan 1MDB di Malaysia, dan di mana ada unsur-unsur di dalam pendedahan dia yang kalau kita banding dengan pendedahan yang dibuat oleh FBI di Amerika Syarikat, ia boleh kira boleh percaya, boleh percayalah. Jadi itu yang saya nak bincangkan hari ini, dan saya pun ada diminta untuk mengulas isu RUU anti lompat parti, tapi saya rasa itu kita buat di live berasingan. Dan jika anda ada soalan, anda tunggu isyarat saya baru anda mula bertanya. Jadi saya nak mulakan dengan membaca pendedahan terkini, ya, di dalam kes 1MDB melibatkan Najib Razak di Malaysia. Okey. Salah seorang saksi iaitu bekas pengarah 1MDB, iaitu Tan Sri Ismi Ismail, hari ini telah disoal oleh peguam pendakwaan. Okey. Jadi ada dua perkara menarik yang telah dibongkarkan, dan saya akan cerita apa yang telah dibongkarkan, dan kemudian saya akan bandingkan dengan perbicaraan di Amerika Syarikat yang melibatkan juga saksi-saksi FBI dan Tim Lesner, iaitu salah seorang bekas pegawai tinggi Goldman Sachs. Okey, jadi Ismi ni dia ditanya pertama, ya, dia ditanya berhubung dengan satu gambar, okey, di dalam satu kapal mewah lah, kapal mewah yacht, di mana gambar itu kita lihat ada Jolo, ada Najib, ada Rosmah, ada anak Najib, dan kemudian ada seorang daripada tak silap saya salah satu dari syarikat yang dikaitkan dalam skandal 1MDB, ya, syarikat dari Timur Tengah. Jadi mereka semua berdiri dan bergambar, dan saya rasa gambar ni anda pun sudah melihatnya. Gambar ini sudah berlega di media sosial sejak sebelum PRU 14 lagi. Okey. Jadi hari ini Sri Ram bertanya kepada saksi Ismi, iaitu bekas CEO 1MDB. Jadi dalam gambar itu, dalam tempoh gambar itu diambil, dan tempoh gambar ni diambil, kalau berdasarkan pemahaman saya, ini di sekitar awal-awal lagi masa Najib menjadi Perdana Menteri 2009, ya. Jadi 2009 di sekitar tempoh tu lah, ya, tempoh tu. Jadi kalau kita selama ni kalau dengar Najib ke orang-orang dia sebelum PRU 14, ya, dan selepas PRU 14 jugalah orang-orang Najib ni semua, kira masa tu itu kebetulan, maka Najib tak rapat dengan Jolo. Saya pun dah jelaskan mengapa saya tidak percaya, dan berdasarkan testimoni atau hujah saksi-saksi di Mahkamah Amerika Syarikat, tidak masuk akal jika kita kata itu kebetulan dan Najib tidak rapat dengan Jolo. Saya akan jelaskan kemudian. Jadi bila Ismi ditanya, adakah dalam tempoh itu hubungan antara Jolo dan Najib rapat? Jawapan Ismi, bekas pengarah 1MDB, adalah ya. Dia percaya Jolo dan Najib pada ketika itu ada hubungan rapat, ya. Berbeza dengan apa yang kita diberitahu dalam media sosial, itu hanya kebetulan, gambar kebetulan, ya.
Jadi sekarang ni ada satu lagi perkara yang telah dibicarakan, yang telah dilafazkan di dalam mahkamah oleh saksi ke arah menunjukkan hubungan Najib dengan Jolo dari awal lagi adalah rapat. Okey. Saya pun dah jelaskan sebelum ini. FBI kalau kita lihat testimoni FBI, ia merujuk kepada kemasukan wang ke dalam ataupun pengaliran wang kepada Najib dan anak tiri Najib sebanyak 4 bilion lebih ringgit, ya. Dan wang ini adalah berasal daripada dana yang telah dijana untuk 1MDB berjumlah US atau dolar Amerika 6.5 bilion ringgit. Jadi daripada dana yang telah dijana buat 1MDB bernilai 6.5 bilion dolar Amerika, 4 bilion ringgit lebih telah disalurkan kepada Najib dan anak tiri dia. Sebahagian besar Najib dapat, kemudian anak tiri dia dapat yang selebihnya. Okey. Jadi ini adalah berdasarkan siasatan FBI dalam isu pengaliran dana tersebut yang telah diselesaikan oleh FBI dan kemudian diberitahu kepada Mahkamah Amerika Syarikat. Dan apabila kita mendengar hujah seorang saksi lagi, iaitu Tim Lesner, bekas pegawai bank Goldman Sachs, beliau memberitahu dari 2009 lagi dia ditekan oleh Jolo, agar dia membuat sumbangan, atau Goldman Sachs membuat sumbangan kepada bakti, iaitu satu program bagi kanak-kanak yang diterajui oleh isteri Najib, Rosmah Mansor. Dan dia juga telah ditekan oleh Jolo agar 2009 lagi bagi mendapatkan pekerjaan bagi 3 orang anak Najib sebagai syarat agar Goldman boleh melakukan satu perniagaan lumayan melibatkan 1MDB, ya. Jadi ini mencadangkan hubungan akrab rapat Jolo dengan Najib dari dulu lagi. Kemudian saya pun timbulkan Jolo ni, walaupun kalau kita dengar saksi seorang lagi, Syahrul, dia beritahu Jolo ni dia memang ada secara tidak rasmi menjadi penasihat TIA atau Terengganu Investment Authority sejak Februari 2009 lagi, tetapi rekod menunjukkan Jolo dilantik sebagai penasihat rasmi TIA atau Terengganu Investment Authority pada bulan April pada 8 April 2009. Mengapa tarikh ini penting? Sebab 8 April 2009 adalah hanya 5 hari selepas Najib mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Jadi adakah kebetulan bahawa selepas 5 hari Najib menjadi Perdana Menteri, Jolo dinaikkan secara rasmi sebagai penasihat TIA dan kemudian nasihat diberikan kepada Ismi dan Syahrul, ya, untuk memasuki satu perjanjian dengan M Investment Berhad, ya, untuk menerbitkan nota Islamik bernilai 5 bilion ringgit yang sebenarnya ditentang oleh kerajaan Terengganu dan juga pihak istana. Malah Syahrul telah akhirnya diminta menghadap, ya, Tuanku Mirzan yang pada ketika itu bukan hanya Sultan Terengganu tetapi yang di-Pertuan Agong, ya, dan Tuanku Mirzan telah menasihatinya untuk menghentikan atau menitahkan untuk menghentikan, ya, penerbitan nota tersebut, tetapi malangnya proses sudah berjalan dan ianya tidak boleh dihentikan, ya. Jadi di sini timbul persoalan, adakah nasihat Jolo mengatasi, ya, teguran nasihat Kerajaan Negeri Terengganu agar penerbitan nota 5 bilion tersebut tidak ditimbulkan. Jadi akhirnya TIA, Terengganu Investment Authority, dikiralah meminjam hampir 5 bilion ringgit sebelum, ya, ianya dipindahkan kepada Menteri Kewangan, diperpadankan, atas arahan Najib dan ditukar nama kepada 1MDB. Semua ini berlaku dalam tempoh 2-3 bulan selepas Najib angkat sumpah sebagai Perdana Menteri dan Jolo dinaikkan sebagai penasihat rasmi TIA sebelum dipindahkan kepada
Menteri Kewangan diperbadankan dan ditukar nama kepada 1MDB 5 hari selepas Najib angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Jadi kronologi ini semuanya menunjukkan atau mencadangkan ada hubungan akrab antara Jolo dengan Najib. Dan kemudian kalau kita lihat testimoni Tim Lesner yang dia kata dia ditekan oleh Jolo 2009 untuk derma dan sebagainya dalam bakti dan untuk mendapatkan pekerjaan bagi 3 anak Najib dan sebagainya, ini menambahkan keyakinan bahawa hubungan akrab antara Najib dengan Jolo wujud, dan pendedahan ini dibuat di Mahkamah Amerika Syarikat, bukan di sini. Dan jangan lupa Goldman Sachs, Tim Lesner yang membuat pendedahan tu, dia adalah bekas pegawai Goldman Sachs yang akhirnya membantu 1MDB menjana 6.5 bilion US dollar, yang kemudiannya menurut FBI 4 bilion ringgit lebih disalurkan kepada Najib dan anak tiri dia. Okay? So ada satu konspirasi besar yang sedang dicadangkan menerusi pendedahan-pendedahan di Mahkamah Amerika Syarikat, menerusi kronologi peristiwa-peristiwa yang melibatkan Jolo dan Najib pada 2009, dan ia mencadangkan hubungan akrab Najib dengan Jolo dan mencadangkan ada subahat antara Najib dengan Jolo. Malah 4 bilion lebih yang disalurkan kepada Najib dan anak tiri dia Riza Aziz, sebahagian duit itu yang masuk ke dalam akaun Riza Aziz tu dikaitkan dengan penubuhan satu syarikat penerbitan filem, dan syarikat penerbitan filem ini seterusnya menerbitkan filem The Wolf of Wall Street yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio kemudian menang anugerah pelakon lelaki terbaik, Golden Globes. Dan apabila dia memberi ucapan, menerima anugerah Golden Globes tersebut, dia mengucapkan terima kasih kepada Jolo dan Riza kerana mengambil risiko dalam penerbitan filem tersebut. Jadi ini sudah menjadi bukti video yang menunjukkan hubungan akrab antara Jolo dengan keluarga Najib, dan menunjukkan ada penglibatan Jolo dalam penerbitan filem yang menjadi kontroversi kerana dikaitkan dengan dana yang berasal dari 1MDB. So apabila hari ini pihak pendakwaan bertanya kepada ISMI gambar Najib, Rosmah, Jolo dan Prince Turki, semua dalam yacht atau kapal mewah tu, adakah ini menunjukkan Najib dengan Jolo ni ada hubungan akrab? Sekejap okey. Jadi menurut ISMI, dia percaya Najib dengan Jolo masa tu ada hubungan akrab, rapat. Jadi dari awal lagi, semua tanda-tanda menunjukkan hubungan akrab atau rapat antara Jolo dengan Najib. Dan yang kedua, pihak pendakwaan bertanya kepada ISMI, bekas pengarah 1MDB, berhubung dengan pengaliran dana 1MDB, dan kita dikejutkan dengan satu laporan yang mengatakan ada sejumlah dana besar dari 1MDB yang akhirnya diterima oleh Najib. Ada sejumlah besar dana 1MDB yang diterima oleh Najib, dan jumlah yang dinyatakan oleh ISMI ini, yang disahkan, malah bukan dinyatakan, disahkan oleh ISMI ini, bernilai 2.28 bilion ringgit. Jadi kalau kita lihat di Amerika, FBI dah kata 4 bilion lebih masuk ke dalam akaun Najib dan anak tiri dia. Hari ini ISMI mengesahkan 2.28 bilion ringgit dana 1MDB masuk ke dalam akaun Najib. Kemudian kalau kita lihat perbicaraan SRC, ada hakim memberitahu bahawa ada bukti menunjukkan Najib juga menerima 2.6 bilion yang ada bukti menunjukkannya ia berasal dari SRC. Jadi sebenarnya berapa bilion yang Najib terima ni? Berapa bilion yang Najib terima ni?
Jadi sekarang Najib yang gemar pergi ke Facebook dan membuat pelbagai spin. Walaupun kes berjalan, saya rasa benda ni kita pun nak dengar lah apa penjelasan dia. Kita pun nak dengar lah. Saya setakat membicarakan apa yang telah disebut di dalam mahkamah. Tetapi memandangkan ada pelbagai spin, ada pelbagai pembohongan, ada pelbagai fitnah yang saya telah buktikan yang sentiasa dilontar di dalam media sosial dan Facebook Najib. Jadi sila jelaskan ini, dan mengapa ianya mirip dengan pendedahan ataupun ada unsur-unsur dan pendedahan FBI, Tim Lesner, dan semuanya menjurus ke arah dua perkara. Dari awal lagi Najib dan Jolo ni ada hubungan rapat, dan sekarang timbul persoalan berapa bilion yang Najib sebenarnya terima dari pelbagai sumber yang berkait sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan 1MDB. Jadi ini yang kita perlu lihat. Dan tawaran saya kepada Najib masih terbuka, masih terbuka. Dia akan terbuka selama-lamanya. Kira macam itulah. Jadi saya nak berdebat dengan Najib di pentas pilihan Najib, pentas terbuka lah, di stesen TV pilihan Najib, berhubung isu 2.6 bilion. Okey. Dan benda ni saya dah cabar lama dah. Sekarang saya cuma tunggu pendedahan Najib sahut cabaran saya. Jadi adakah Najib berani berdepan dengan saya di stesen pilihan Najib? Topik dia mudah je, 2.6 bilion. Jadi itulah pencerahan saya, dan sekali lagi saya minta semua membantu menularkan cabaran debat saya kepada Najib. Dan jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Terima kasih Ahmad Tamizi. Jadi ada soalan. Lastnya Malaysia berhutang sampai 2039 akibat YMDB. Rus Naidi Ramli. Bukan setakat itu saja, yang tanggung hutang itu anda dengan saya. Negara makin mudarat, rakyat makin susah. Najib bukannya orang susah, tetapi dalam kesusahan ni, dalam kemudaratan ini, kitalah yang menanggung akibat daripada perbuatan Najib dan Rosmah sehingga 2039. Sah Muhammad Ali, Najib tak akan debat dengan RJ. Oh, itu pasti, itu sudah pasti. Najib tak akan berdebat dengan saya sebab dia kecut. Itu saya tahu. Tapi kalau Najib nak debat, dipersilakan, saya bersedia. Isu 2.6 bilion. Tetapi saya jangkakan dia kecut dan dia tidak akan debat. Cuma saya nak anda tekan dia supaya kita nak tahu alasan dia, mengapa dia tak nak berdepan dengan saya untuk berdebat isu 2.6 bilion. Selagi Najib tak penjara, selagi itu onak akan dilakukannya. Terima kasih Hafsah Muhammad Ali. Ada lagi soalan? Okey, sementara menunggu soalan, ada yang bertanya kepada saya berkenaan dengan RUU anti lompat. Now, saya boleh buat ulasan berkenaan dengan RUU anti lompat sekarang, tetapi saya takut nanti perbincangan kita akan menyimpang dan orang akan keliru. Jadi kita buat dalam satu sesi berasingan, dan mungkin esok, mungkin lusa, dan untuk hari ini kita fokus kepada isu 1MDB. Cuma saya nak beritahu kepada Pakatan Harapan, penangguhan-penangguhan ini sudah cukup untuk Pakatan Harapan membatalkan MOU. Jadi saya lihat Pakatan pun 2 kali 5 lah, itu pendapat saya lah, dan government pun 2 kali 5 lah. Tapi selanjutnya kita bincang dalam lifeline. Mas
Albanj Wahab, Najib kuat bohong. Sebelum ini Najib kata tak kenal dengan Jolo. Ya itulah. Semua tanda-tanda, semua penghujahan, semuanya menjurus kepada cadangan bahawa bukan hanya kenal tetapi rapat, akrab. Norizam bin Sulaiman Zam, Najib pasti tak berani nak berdebat. Kalau hal lain dia beranilah. Tak apalah Najib, kita biarkan Najib menjawab lah. Sebab hari itu saya dah buat cabaran, jadi anda rujuk kepada YouTube Regi J. Siritaudin, di mana saya ada video pendek sahaja, ya, cabaran debat saya dan hujah-hujah saya. Jadi anda rujuk. Memang tidak boleh dinafikan kebenaran dalam hujah-hujah yang telah saya nyatakan di situ, dan saya ada hujah yang lebih padu lagi saya simpan. Jadi kita tunggu Najib menyahut cabaran debat saya. Ella Hafa, orang kuat pembohong memang jadi pencuri. Itu pendapat saya lah, sama lah. Pendapat saya sama. Okey. Jadi kalau tidak ada soalan, saya akhiri live ini. Okey, Yahya Zah, Tun Mahathir lalu je Najib dah cabut. Najib, itulah mereka sekarang terdesak kluster mahkamah, ya, untuk adakan PRU awal. Sebab mereka tak nak sampai kes bukti-bukti lain mendedahkan kepincangan dalam pentadbiran Najib sebelum ni, ataupun Mahkamah Persekutuan tiba-tiba buat keputusan dan sebagainya. Okey. Panglima Tuaran, Tuan RJ offer dengan Macai Najib Hisham Jalil untuk debat dengan Tuan RJ. Tak nak, saya tak minat. Terima kasih Panglima. Tak minat. I want to debate dengan orang berkenaan, bukan macai-macai dia. Okey. Zaki Chiros, debat isu Sapura, apa komen tuan? Adakah akan berlaku atau sekadar lawak jenaka? Kita lihat. Saya pun nak lihat adakah ianya akan berlaku atau tidak, ya. Sebab persepsi yang ditimbulkan oleh Anwar dengan Rafizi seolah-olah debat itu sudah disahkan. Jadi kita lihat. Lou Ferrell, berapa kalilah penangguhan kes Najib ni? Itu pun saya perasan dia tangguh sini, tangguh sana. Jadi saya tak nak komen lah, itu proses mahkamah. Tetapi saya rasa satu negara perasan lah penangguhan demi penangguhan yang berlaku, kebebasan luar biasa terhadap Najib untuk bergerak sana sini, untuk berhujah sana sini, ya. Okey. Ella Hafa, Najib memang tahu di mana Jolo sembunyi. Saya pernah dengar perkara ni, tapi saya tak boleh buktikan lah. Okey, setakat itu sahaja. Saya akan letak link kepada artikel berkaitan di ruang komen, dan juga link kepada live saya berhubung dengan cabaran debat saya kepada Najib di ruang tajuk. Jadi pastikan anda rujuk ruang tajuk dalam 10-15 minit selepas live ini untuk link-link berkaitan, dan sentiasa, ya, sertai saluran Telegram saya, saluran Regi J. Siritaudin, di mana saya membuat pemberitahuan, ya. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.